Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada kesempatan ketika ini Allah Ta'ala pilih kita dalam ratusan jutaan manusia, kita dapat duduk dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita niat iktikaf, mudah-mudahan sepanjang pertemuan kita mendapat rahmat, keampunan dan dikira sebagai amal soleh. Yang dimuliakan Tuan Imam, barisan pegawai masjid, musi dan kuasa, para ustaz, tuan-tuan hadirin, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tuan-tuan sekalian, kita selalu mengungkapkan perkataan kalimah la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ayat ini biasanya kita selalu ulang, kadang-kadang terdengar penceramah mengulang perkataan-perkataan bagaimana sebagai manusia yang Allah letakkan nilai kehidupan manusia sebagai manusia yang terhebat, di mana firman Allah Ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radatnahu asfala safilin illa allazina amanu wa amilus solihat falahum ajrun ghairu mamnun. Bila kita menung dalam konteks kejadian Allah Ta'ala, Allah mencipta dalam kejadian yang sangat hebat dan mulia, di mana Allah menjadikan manusia merupakan insan, makhluk yang terbaik, yang sesempurna kejadian. Tetapi Allah Ta'ala memberikan satu nilai bahawa sesungguhnya Allah juga memberikan peringatan. Allah mampu dan berupaya untuk menjatuhkan martabat nilai manusia serendah-rendah martabat. Di sana Allah berikan pengecualian. Isti'na'nya siapa? Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali orang yang beriman. Mana orang yang dalam hatinya merasai keimanan, keyakinan hidupnya bergantung Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mereka meletakkan Allah sebagai Tuhan dan menafikan seluruh ketuhanan yang ada. Dan orang ini dapat merasai wujudnya. Kenapa? Kerana dengan izin, dan juga merasai bahawa hidup dalam ini hanya pada Allah Ta'ala. Jadi kalau hati itu dapat merasai kewujudan dia sebagai hamba dan Allah sebagai Tuhan, maka ini tanda awal, tanda-tanda keimanan yang ada di mereka. Apatah lagi kalau mereka mengisytiharkan ungkapan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, mengakui bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ikutan. Tuan-tuan sekalian, yang kedua Allah berikan istina, pengecualian orang yang tak rugi, orang yang tak akan jatuh rendah martabat nilai mereka siapa? Iaitu wa amilus solihat. Mereka yang hidup di alam dunia bukan sekadar mengaku beriman, tetapi menghiaskan, meletakkan nilai kehidupan mereka dengan melakukan amal-amal yang baik, amal-amal yang sempurna. Maksudnya amal baik yang sempurna. Ini dikatakan amal soleh. Tapi kalau benda tu baik tak sempurna, bukan dengan izin, nampak baik pada manusia tapi sebenarnya bukan dengan niatkan Allah Ta'ala, maka dia belum dapat nilai yang katakan amal soleh. Jadi tuan sekalian, bila kita menyedari hakikat bahawa hidup di alam dunia ni, ini kelebihan yang ada. Sebab dalam jiwa hati orang mukmin ni yang disebut tadi, kita kaitkan dengan ayat la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini kelebihan yang ada di hati orang mukmin. Orang mukmin ni bila Allah berikan nikmat, sesuatu yang dia sukai, yang dia seronok, yang dia suka sangatlah, kan, dia kendaki, maka datang dalam hatinya rasa syukur, terima kasih. Maksudnya kalau Allah kurniakan sesuatu yang dia hendak, yang dia sukai, yang dia perlukan dalam hidupnya, maka Allah macam kita lah dengan manusia tak? Keadaan kita sakit, susah sangat, tiba-tiba orang datang bawa ubat. Oh, terima kasihlah awak datang bawa ubat, terima kasihlah awak datang makanan, terima kasihlah awak datang ziarah saya, bantu saya. Maknanya kita mengungkapkan terima kasih pada manusia. Kenapa? Kerana tahu kebaikan yang datang memberikan manfaat bagi kita. Dan apatah lagi kita dengan Allah Ta'ala, bila Allah Ta'ala menghidupkan kita, memberikan nikmat yang banyak, beri mata, telinga, hidung, seluruh anggota ni untuk apa? Untuk kita mensyukurinya dengan melakukan perkara-perkara yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Bukan dengan nikmat yang kita ada menjadikan kita kufur, kita menjadi manusia yang engkar, dan akhirnya menyebabkan benda yang Allah kurniakan untuk kebaikan tetapi dia akan mengundang ke kerosakan, kebinasan. Ini Allah sebut dalam Al-Quran, di mana walaqad azara'na li jahannama katsiran min al-jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yun la yubsiruna biha walahum azanu la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Kalau tengok dalam konteks ayat ini kan tuan-tuan, sikit je Allah cerita, Allah bagi gambaran. Kebanyakan penghuni mana? Tempat yang Allah sediakan, tempat orang-orang yang buat benda-benda yang tak betul lah. Maksudnya tempat yang diazab. Dan kita mungkin tak nampak macam mana keadaan azab di akhirat. Macam mana cerita azab dalam kubur pun tak tahu dah. Cerita orang nak mati, susah nak mati pun tahu bagaimana azab nak menghadapi kematian. Apatah lagi nak cerita bagaimana azab di neraka jahanam. Walaqad zara'na al-jahannama katsiran minal jins. Mana kebanyakan penghuni neraka jahanam ni Allah describe siapa mereka tu? Ialah di kalangan jin dan manusia. Kenapa mereka masuk neraka? Kerana Allah berikan dia hati, beri pendengaran, penglihatan. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jin wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati dia, Allahu Akbar, tak dapat rasa bersyukur dengan nikmat Allah beri daripada mula hidup sampai dia mati. Kalau nak hitung nikmat Allah kena tak terhitung kan. Dulu kita susah, Allah senangkan kita. Dulu kita tak boleh lahir dengan tak memiliki, antum fuqara. Kamu lahir di alam ini kamu miskin, tak memiliki apa-apa. Dengan sebab kasih sayang Allah berikan kepada ibu dan ayah, kepada orang yang berada di lingkungan kita, dapat kita bergerak, makan, minum, kemudian membesar, kemudian mula merangkak, berdiri, dapat menerap, kemudian berjalan macam robot jatuh, kemudian tegak sikit sampai kita dewasa, remaja, dewasa, dan akhirnya Allah tarik balik satu-satu nikmat. Kan? Dulu mata cerah, dah mula tak nampak. Tapi bila kita nampak semua nikmat Allah kurniakan ini, tapi kita kena syukuri. Macam mana cara nak syukur? Ini Allah tunjukkan. Bila ada hati tak pernah melihat bagaimana kenikmatan merasa syukur, dan hati tak pernah merasa bagaimana untuk letakkan keimanan, keyakinan, meletakkan, menafikan seluruh ketuhanan yang ada dan mengisbatkan Allah sebagai Tuhan. Lalu orang yang ada hatinya mati, kan? Kita hari ni tuan disebut tentang mati ni, memang orang nampak orang matinya, tapi ramai manusia hidup tapi hatinya mati, tak dapat rasa. Dia hilang rasa, hilang deria, dan hilang rasa bagaimana ketakjuban ataupun detik hatinya, tak gementar jiwa dan hatinya bila sebut nama-nama Allah. Azab sengsara, tengok orang mati tak kisah, tengok berlaku kemalangan, mati dah, berapa orang mati, sekadar tengok mati tapi tak nampak bahawa benda itu yang berlaku depan mata lah satu hari nanti akan berlaku pada kita. Dan orang yang hatinya begini tuan, ini di antara orang yang tak nampak untuk merasai, mensyukuri atau berterima kasih, apatah lagi hati itu Allah hijab dengan berbagai hijab. Dan yang kedua, bukan sekadar Allah kurniakan hati, tapi Allah kurniakan mata untuk melihat. Tapi bukan melihat dengan sekadar pandang-pandang saja, tapi tanda-tanda kewujudan kita hari ini. Tengok sekitar kita, tengok kejadian Allahu Akbar. Sebab itulah manusia Allah berikan lidah. Lidahnya akan mengungkap. Bila nampak benda yang cantik, yang indah, sebut apa? Subhanallah. Bila nak mulakan pekerjaan, suatu amalan, sebut alhamdulillah, bismillah. Bila dia dapat nikmat, merasai kekenyangan dan berbagai bentuk, alhamdulillah. Dan semua ungkapan-ungkapan ini sebagai apa? Sebagai tanda kita dekat dengan Allah Ta'ala. Sebab itu sekalian, bila Allah kurniakan mata tak nampak, kurniakan telinga tak dengar dengan nasihat yang kata-kata yang baik, maka Allah bandingkan orang ni, ulaika kal an'am, macam orang macam binatang, tidak? Kalau bahasa orang Kedah macam menatang, kan? Kalau kita menatang macam kita menjaga ni, binatang ni lah satu makhluk memang Allah jadikan penghujung apa? Bela lembu daripada kecil sampai bagi makan besar, cukup tahun, cukup umur dia, korban dah, mati, habis gitu lah. Tapi manusia tak. Allah berikan kemuliaan manusia dengan apa? Dengan kurniaan anugerah anggotanya. Kurniaan anggota ini perlu meletakkan nilai bahawa kita ada tanggungjawab. Tanggung di dunia, nak jawab di mana? Nak jawab di akhirat kepada Allah Ta'ala. Ini di antara perkara asas yang perlu kita fahami, bahawa sesungguhnya bila manusia menyedari hakikat soal amal soleh ialah amal yang dilakukan yang akan mendatangkan nilai yang baik, bukan sekadar pada dia, tapi memberi nilai baik kepada lingkungannya. Jadi sekalian, mari pada malam ini kita nak bincang sikit lah, bagaimana meletakkan kehebatan kemuliaan pada manusia. Sebab tu manusia ni, orang mukmin ni, Allah berikan kehebatan pada jiwa dan hati dia. Hati mukmin ni, kalau Allah Ta'ala kurniakan nikmat yang dia suka, yang dia kendaki, yang dia seronok dengan benda tu, maka dia akan syukur. Syukur ni adalah satu sifat yang memang luar biasa. Kemudian bila Allah uji dengan kepayahan, kesempitan hidup, ataupun diuji dengan berbagai bentuk tribulasi dalam kehidupan,
maka dia akan datang sifat sabar. Bila ada sabar dan syukur, dia akan datang sifat redha. Bila tak redha, maka tengok, bila orang redha tuan, tengok amalan dia, cara hidup dia. Dia akan letakkan. Sebab itulah dalam nilai kita lah, hidup kita lah bagaimana elok atau tidak kontak hubungan kita dengan siapa? Dengan Tuhan pencipta Allah. Pencipta alam ini Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah yang kita letakkan lebih besar dalam hidup kita, jadi benda lain kecil. Tapi kalau kita membesarkan benda lain, Allah kecil hati kita. Sebab tengok para nabi dan rasul. Walaupun Nabi Ibrahim AS berdepan dengan seorang raja yang zalim, Namrud ni bukan calon orang tuan. Berdepan dengan ayah dia yang mencipta patung, menjual dan menjadikan patung sebagai sumber akidah keyakinan di kalangan masyarakat dia. Bila berdepan dengan puak-puak begini, tapi Nabi Ibrahim SAW berdepan dengan insan sampai peringkat tuan-tuan, kezaliman mereka membakar Nabi Ibrahim AS. Cuba yang kita hari ni mengisytiharkan beriman, ajak baik, ada orang bakar kita. Tangkaplah rumah tu, bakar tak ada. Tak sampai peringkat itu zalim ni manusia di akhir zaman. Tapi nak bayangkan zaman Nabi Ibrahim AS, bukan Nabi kacau rumah tangga dia, bukan buat benda lain, tapi Nabi ajak dia tukarkan keyakinan akidah beriman Allah yang maha berkuasa, tinggalkan segala bentuk penyembahan pada perkara-perkara syirik dan berhala. Tapi rupanya kemarahan kemuncak mereka sampai peringkat mereka tangkapnya Ibrahim, dilempar ke dalam api. Tapi walaupun nampak kezaliman berlaku, Nabi Ibrahim tak nampak kuasa tu besar. Dia nampak siapa? Nampak Allah besar. Bila nampak Allah besar, maka kuasa-kuasa besar ni kecil. Begitu je baca kisah Nabi Musa AS. Nabi Musa berdepan siapa? Dengan Fir'aun. Sebut Fir'aun ni ialah sezalim-zalim manusia, bukan sekadar dia mengaku diri dia sebagai pemimpin raja, tapi dia mengubah diri dia menjadi mengisytiharkan sebagai Tuhan. Makna iblis dan makhluk lain tak berani nak isytiharkan sebagai Tuhan, tapi Fir'aun, Masya Allah. Dan sehinggalah Nabi Musa AS dalam usaha dakwah mengajak beriman, tapi Fir'aun tak beriman. Sehingga Allah datangkan tanda-tanda kebesaran, keagungan Allah, bukti yang Allah berkuasa, tapi tetap juga dia tak beriman dan menuduh Nabi Musa sebagai ahli sihir. Contohnya ketika berlakunya kemarau yang sangat dahsyat sehingga kekeringan air, Fir'aun panggil bala tentera dan pakar-pakar teknologi yang ada zaman tu, termasuk pemimpin, fikir bagaimana untuk menghasilkan sumber, meletakkan sumber air. Macam-macam mereka buat, tak jadi, tak menjadi air, tak ada sumber, sampai kering kontang. Cuma adalah di kalangan pemimpin yang kata, wahai tuanku, hanya satu lagi tuanku tak buat, yang lain tuanku semua dah buat. Dia kata, apa yang aku tak buat lagi? Mereka mengatakan, tuanku belum lagi minta Musa berdoa kepada Tuhan Musa, dan supaya Allah Tuhan Musa turunkan hujan, air dari langit. Dia kata, panggil Musa. Datang Musa ke istana. Nabi Musa berdoa, belum sempat habis doa Musa, hujan turun, dan sehingga memenuhi keperluan masyarakat itu. Lalu ketika itu Fir'aun kata, hebat sungguh sihirmu wahai Musa. Dia kata sihir lagi, walaupun ketika itu dah nampak depan matanya, dia dah ikhtiar, ada usaha sebagai berbagai keadaan nak datangkan air, tak dapat. Tapi bila Nabi Musa AS berdoa, Allah makbulkan doa Nabi Musa, turunkan air. Rupanya bila orang hati keras ni, tak ada awak cakap lah macam mana pun, awak tegur lah bagaimana pun, dia tak ada. Dia tetap dengan cara dia berfikir dia, sebab dia rasa dia betul, dia rasa dia sebagai terbaik. Ini penyakit zaman-zaman sebelum inilah manusia yang ada, yang Allah tunjukkan depan mata kita. Tak kira siapalah, sama ada anak kita, adik-beradik kita, keluarga kita, ataupun pemimpin dalam masyarakat, semua jenis manusia yang payah nak tegur, tak mau dengar. Dia ada ciri-ciri peribadi orang yang degil. Sebagaimana Allah tunjukkan berapa golongan manusia yang degil-degil dalam kehidupan manusia. Tuan-tuan sekalian, begitu yang ketiga, yang keduanya Nabi Musa AS ketika Fir'aun, Allah takdirkan bila usaha untuk menghapuskan Fir'aun dah payah dah, sehingga di kalangan mereka mengisytiharkan supaya mencadangkan agar Fir'aun ini dibunuh. Macam cara bunuh, iaitu menggunakan pakar-pakar ahli sihir semua, sebab Musa ni zaman tu memang pakar sihir ramai, dipanggil seluruhnya, dan akhirnya mereka mengambil satu keputusan, menggabungkan segala sihir kemampuan mereka dengan mencampak tali, dan rupanya mudah bila Allah Ta'ala nak menghapuskan sihir-sihir yang hebat. Dan akhirnya dengan Musa mencampak tungkatnya, lalu ketika itu nampak bagaimana, dan akhirnya bila tungkat memakan ataupun membunuh segala ular-ular sihir yang dilakukan oleh ahli-ahli sihir Fir'aun masih lagi kata, Allah hebat betul orang ni Musa, kan? Masih lagi pakai ahli sihir. Mana tuan, saya nak kait tadi bahawa orang yang bersifat dengan sifat tak mau terima
dan jauh daripada petunjuk Ta'ala, ini di antara perkara yang berlaku depan. Sebab itulah bila Nabi Musa nampak begitu hebat dari pandangan mata masyarakat terhadap kehebatan yang ada pada siapa? Pada Firaun, tapi Musa nampak Firaun tu kecil je. Sebab Allah besar. Bila Allah besar dan semua kuasa yang ada pada kita. Betul lah dalam kita, dalam hidup kita, tuan, saya cakap tadi, bahawa kalau hidup kita nampak masalah tu besar, jadi semua jadi payah lah. Jadi kalau kita anggap Allah besar, masalah tu kecil, kita membesarkan masalah, mengecilkan Allah. Betul lah dalam konteks awal, bagi manusia yang membangunkan jiwa dia, membangunkan diri dia, pertama mestilah bagaimana membentuk jiwa dan hati insan yang bersyukur. Bila syukur bermula pada ibda' li nafsi. Baik tuan-tuan sekalian, macam mana nak lahirkan sifat kita dapat merasai sehingga kesyukuran itu menjadikan suatu benda yang sangat dominan dalam kehidupan kita. Tuan-tuan sekalian, kalau kita ukur balik nilai kualiti manusia, kita ambil orang Muslim lah, orang Islam senang. Kalau nak banding orang kafir kan payah kan. Dalam hidup kita hari ni sebenarnya, pernah kita fikir benda yang kita nak cari, apa yang tuan cari dalam hidup ni kan? Apa yang kita cari dalam hidup ni? Macam-macam lah orang cakap, saya nak cari itu, cari ni. Tapi hakikat sebenarnya tak kira dia apa bangsa, apa agama, di mana berada, di mana sekalipun, ada dua matlamat utama manusia mencari. Yang pertama, manusia dalam hidup ini nak cari hidup yang senang. Dan senang ini ukuran nilainya pada kebendaan, pangkat, darjat, kedudukan, yang nilai nampak material, bentuk-bentuk yang boleh diukur oleh manusia. Dan tengok kalau kita di Kuantan umpamanya, kalau tuan-tuan pergi Kuantan, saya duduk Kuantan, tak apa, senang contoh Kuantan lah. Kalau dulu kita tengok di Tok Sira, Taman Tok Sira ni, bandingkan dengan Tanjung Api, duduk di Tanjung Lumpur umpamanya, dah beza tu. Orang yang duduk di Tok Sira ni, ni label dia lain. AM5, lepas tu dia ada satu tempat lagi, Indra Mahkota 5, rumah besar bertingkat-tingkat, hidup. Ini memang orang berada lah, mana orang kaya, mana orang yang dikatakan hidup senang nilai dia. Dan hari ni mungkin kalau tengok pula di Kota Sas kan, kalau kita di Kuala Lumpur banyak lah, maknanya dalam bentuk kelompok manusia ni, bila kita kan hidup senang ni, pertama nilai yang kita nampak ialah apa yang dimiliki, rumahnya, keretanya, kedudukannya, pangkatnya, itulah nilai senang. Dan kita tak nafi juga, ada juga orang kampung yang tanah berpuluh ekor, rumah besar, ada juga. Tapi dalam ratusan manusia tu mungkin jumlahnya tak ramai. Nak membayangkan kesenangan inilah matlamat yang manusia cari hidup, kadang-kadang sampai peringkat boleh berbunuh, boleh menipu, buat segala kemungkaran, kemaksiatan demi nak senang. Tapi dengan kesenangan semata-mata dia belum tentu dapat nilai yang kedua kan. Sebab di samping kita nak cari senang, hidup kita nak juga jadi orang yang tenang kan. Tenang di mana? Pada hati. Walau kita miliki rumah besar bertingkat-tingkat, duit yang banyak berlipat-lipat, kereta yang cantik tersusun berkilat, suami handsome lagi smart, isteri yang cantik lagi memikat, kadang-kadang bilangannya 4. Tapi kalau hidup dia tak tenang, jiwa tak damai, tuan-tuan, itu yang kita nampak bagaimana ada orang bunuh diri kan, ada yang minum racun. Kita baca kisah Michael Jackson dan berapa Elvis Presley tu yang top dulu, yang sekarang lagi ramai, nak menunjukkan walaupun hidup Masya Allah segala kemewahan, kemasyhuran dan nama dia orang kenal, tapi walaupun jiwanya tak tenteram, tak damai. Kenapa? Yang kedua inilah yang kita kaitkan, bagaimana orang mukmin, kita bukan sekadar nak hidup senang. Sebab tu kita kena cari harta ni, kena cari jadi orang kaya, jadi orang senang, sampai peringkat kalau boleh bila kita mampu keluar zakat. Itu syarat paling utama. Jangan kita jadi golongan yang menerima zakat. Mana orang Islam kena berusaha sampai peringkat dia berupaya untuk mengeluarkan zakat. Dan biar kita menjadi golongan manusia khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang boleh memberikan manfaat, kebajikan-kebaikan pada orang lain. Tuan-tuan sekalian, bila hidup yang tenang ni diukuran di mana? Ukuran pada hati. Sebab tu tenang ini bagaimana kita menggabungkan ikatan hati kita dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah bila manusia yang hidup di alam dunia, terutama sebagai seorang Muslim, di mana waktu paling tenang tuan-tuan? Kita cari di bila? Ada orang kata tengok air terjun, ada orang kata tengok sungai. Tapi hakikat sebenar hati yang dekat dengan Allah, waktu kita takaruf dengan Allah Ta'ala, itu yang paling hebat. Dan kedamaian, ketenangan yang paling hebat dalam masjid kan. Tengok orang masjid relax je, 3-4 kali terangguk tidur. Mudahnya tidur dalam masjid. Tengah ceramah tidur, kemudian masa baca khutbah tidur. Dia sesedar ada satu kes kan,
Dia masuk masjid, lepas semayang tu, lepas semayang Jumaat, dia tanya. Dia kata tak pernah. Dia tanya sebelah, macam mana semayang sini? Dia kata, kenapa tak ada khutbah? Kan? Terus semayang. Dia pun macam pelik. Lepas tu orang cakap, encik sepanjang baca khutbah tidur, mana tahu ada khutbah ni? Mana dia tidur. Nak menunjukkan orang yang tenang ni, tuan, ialah hati tu. Di hati dia. Bila hati damai, tapi nak dapatkan keterangan bagaimana? Ni bagaimana kita kaji balik konteks kita dengan Allah Ta'ala. Nilai paling utama ialah waktu bila. Sebab tu kualiti hidup manusia dinilai pada kualiti solat dia. Jadi ketenangan akan diperoleh dalam sembahyang. Sembahyang, sebab itulah orang solat ni, tuan, nak datang rasa hati dengan Allah Ta'ala, dia bermula pada penyempurnaan sebelum dia sembahyang. Maksudnya ketika kita nak menunaikan solat, nak pergi menunaikan ibadah, pertama apa persiapan-persiapan yang kita perlu tahu. Bagaimana hak-hak yang perlu disempurnakan sebelum dia menunaikan solat. Tapi kalau yang asas, yang basic, soal berkaitan taharah pun tak lepas lagi Allah, macam mana sempurna solat? Kemudian ilmu waktu menunaikan solat, bagaimana bacaannya, bagaimana ungkapan-ungkapan yang perlu dipahami, dia dapat merasai, dan kalau benda itu dapat diresapi dalam kehidupan dia, insya-Allah. Apatah lagi kalau kita mengungkap setiap perkataan waktu solat, kita faham pula. Tuan-tuan, di sini akan datang ketenangan. Saya pagi tadi dengar seorang doktor. Dia ni ada 2 PhD. Dia kata waktu dia buat PhD, dia bekerja walaupun bidang kepakaran bidang lain, tapi dia psikologi, dan hari ni dia pergi doktor perubatan dan dia buat kajian bagaimana ketenangan. Maksudnya dia gunakan satu mesin, satu alat yang boleh ukur nilai bagaimana otak, dipanggil, saya lupa nama otak dia cakap tu. Dia guna satu alat, dia pasang. Maknanya bila manusia ni dalam kajian dia buat lah, dalam kajian buat, kalau orang kuat berzikir, orang yang sembahyangnya, bacaannya, adabnya, tertibnya betul, orang yang sembahyang kelang kabut, orang yang sembahyang patuk ayam, dia cerita tadi. Maksudnya bila orang menunaikan sembahyang tu, dia boleh tahu bagaimana molekul-molekul otak tu yang dapat dibaca, macam mana bersambung, tidak ketenangan. Jadi rupanya sampai peringkat hari ni manusia mengkaji begitu. Tapi ketenangan kita bukan nak orang kaji, tapi nak kita rasai. Sebab itulah bila kita rokok, kita sujud, kita bangun angkat takbir, dan daripada mula takbir sampai salam, kalau kita dapat kualiti solat yang sempurna, yang paling baik, maka itulah nilai kualiti hidup dalam kehidupan hariannya. Tapi kalau sembahyang tu tak sempurna, maka kualiti nilai hidupnya akan tak sempurna lain. Sebab tu bila orang tanya pada doktor tadi, macam mana doktor mengagihkan masa? Di saat ketika buat PhD, kena bekerja lagi, mencari pendapatan, menanggung keluarga, dan terpaksa menulis 2 tesis dalam tempoh singkat. Dia kata satu je, saya akan bermula setiap waktu saya dengan solat, dan solat yang sempurna akan memudahkan. Bila saya selesai tugas saya dengan Allah Ta'ala, maka Allah akan permudahkan semua lain. Benar tuan-tuan, Allah sebut apa? Fa iza qudiyatis solah fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Kalau tengok ayat ini, Allah memberikan satu benda yang kita mungkin kena fikirkan, yang perlu kita merenungi. Bila kita tunai, kita selesai hak dan tanggungjawab Allah Ta'ala, mana cas kita Allah betul. Lepas menunaikan solat ni apa? Ad-du'a. Sembahyang tu ad-du'a. Betul. Sehingga Nabi jelaskan, man tarakas solat muta'amidan faqad kafara jahra. Siapa yang meninggalkan sembahyang dengan sengaja, maka dia akan tergolong dalam golongan kafir nyata. Nauzubillah min zalik. Walaupun para ulama membincangkan soal kafir bagaimana penafian atau tidak kesempurnaan tadi, tapi nak kaitkan bahawa kalau tak sembahyang ni ukurannya sama macam orang kafir. Mudah je bahasa kita dah. Nak menunjukkan bila manusia dah tak betul dalam sembahyang, tak sempurna dalam solat, bagaimana menyempurnakan seluruh kehidupannya. Betul sebut, bila kamu selesai tanggungjawab kamu yang pertama, channel kamu, cas kamu, bagaimana hubungan kamu dengan Allah Ta'ala, fantashiru fil ardh, bertebaranlah, pergilah mana-mana, carilah rezeki, wabtaghu min fadlillah, ambillah rezeki, ambillah apa yang Allah kurniakan, sebab Allah menaburkan rezeki berbeza. Ada orang bidang pakar ni, carilah bidang dia mengikut kemampuan yang ada. Makna Allah taburkan rezeki mengikut apa yang kita boleh cari. Kadang-kadang tuan-tuan, mungkin daripada pendidikan kita tak sama dengan apa kita kerjakan, tapi ada rezeki. Soalnya bagaimana kita kena usaha, manjada wajada. Tuan-tuan, Allah jelaskan apa? Bukan sekadar cari rezeki, tapi wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Ingat Allah banyak-banyak.
Mana setiap detik, setiap waktu, di mana sekali berada, kita jangan putuskan hubungan kita, hati kita dengan Allah Ta'ala. Ini tenang benar. Betul, bila semayang satu hal, tapi bila kita buat apa dengan ingat Allah, tengok mudah. Saya baru ni cakap dengan seorang driver lori. Bila borak-borak cakap dengan dia, dia cerita, saya tengok cara dia simple, cara dia sangat simple mana. Sebenarnya duduk mana, bila borak-borak dia kata saya ni bawa lori je enciknya. Kemudian bila dia tahu saya ustaz, panjanglah kami cerita, dan saya berselongkar tentang kehidupan dia. Subhanallah tuan-tuan, seorang driver lori dengan wajahnya, caranya, kehidupannya yang sangat sederhana, tapi dia memiliki 4 orang anak, 3 daripada 4 hafaz 30 juzuk Quran. Maknanya Allah memberkati kehidupan. Sebab itulah bila kita memiliki harta yang dibimbing, yang dipandukan oleh dengan agama, dengan nilai-nilai ketenangan jiwa tadi, sebenarnya akan mendatangkan keberkatan. Keberkatan ini akan menyelamatkan kehidupan kita, bukan secara kat dunia tapi sampai ke alam akhirat. Sebab itulah bila hidup berkat ni berbeza. Kalaulah manusia hidup di alam dunia tuan, dia lari pada agama, lari pada alim ulama, lari pada majlis ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkatan dari apa yang mereka usahakan. Maksudnya kebimbangan, ketakutan kita hari ini bila Allah cabut keberkatan dari ilmu yang ada. Allah cabut keberkatan dari kesihatan kita. Allah cabut keberkatan daripada harta yang kita miliki. Allah cabut keberkatan daripada anak-anak kita. Bila semua keberkatan cabut, yang ni tuan, hidup kita akan jadi caca marba. Sebab tu kadang-kadang tuan, ada seorang yang Allah menceritakan pengalaman dia. Dia kata, saya tanya dia macam mana sekarang ni boleh duduk di masjid. Saya dulu bekerja. Saya tengok dia memang setiap kelas saya, tengok dia duduk depan sekali. Dan mana saya pergi ceramahkan, dia datang juga kan, datang mendengar. Saya tanya dia macam mana kehidupan dia, dia berorak, dia bagi tahu. Dia kata dulu saya pemandu, driver lah. Driver pada seorang yang kaya lah. Dan bila sampai masuk waktu, saya saja tanya, Datuk nak berhenti sembahyang kat mana kita ni? Setiap kali saya keluar perkataan Datuk nak sembahyang kat mana, memang saya kena maki hamun kan. Tapi tak apalah, saya lepas hantar dia, saya sembahyang, pergi sembahyang dia kata. Tapi apa ungkapan yang mencabar diri dia? Dia kata aku tak sembahyang, aku tak ikut perintah Allah, aku buat benda Allah larang, aku kaya juga. Hang yang sembahyang tunang dia bahasa itulah. Apa hang dapat hidup miskin merempat dengan aku yang bagi rezeki. Bila dengar aku yang bagi rezeki makan minum anak engkau tu, dia tuan-tuan, hati ni rasa macam luar biasa. Ambil keputusan 24 jam, letak jawatan, dan dia buat kerja-kerja biasa. Tapi alhamdulillah, Allah beri nikmat dengan sebab dia meninggalkan orang yang derhaka dengan Allah Ta'ala, orang yang tak yakin dengan kebesaran Allah Ta'ala, tapi Allah Ta'ala campakkan rezeki. Hidup itu biasa juga. Nak menunjukkan kita kadang-kadang kita bimbang. Kita bimbang bila hati kita tak rasa syukur, tak rasa berterima kasih, tak nampak nikmat Allah kurniakan. Bila Allah cabut keberkatan dalam hidup kita, antara tanda yang Allah berikan, himpitan di hati kita, yang pertama Allah tarik kedamaian. Allah cabut keberkatan dengan apa yang kita usahakan. Allah tarik kedamaian hati kita. Jiwa tak tenang, hati resah, jiwa gelisah, kadang-kadang nak marah, panah baran. Kan kita baca tengok dalam YouTube kan baru ni. Di mana dia? Negeri Sembilan katanya. Allah alam. Saya pun tengok je orang dah hanya sebab kena sikit sejadah je lah. Bangun planket sepak kan tu. Kemudian diceritakan, maksudnya si Pulan pergi ke rumah pegawai masjid yang nak ngemas masjid tu, hanya terkena, minta maaf, keluarga tak nak jumpa. Tuan-tuan, kalau kita layan marah kita, nak layan malas kita, nak bawa ke mana? Umur kita semakin tua, patutnya kita kena tengok balik nilai, audit balik diri kita. Semakin meningkat usia kita, semakin bertambah usia kita, sepatutnya semakin dekat hati dengan Allah Ta'ala. Bahawa umur kita makin pendek, makin kita memahami agama, kita kena faham bahawa agama tadi mengajar manusia, membimbing manusia, mendidik manusia untuk apa? Untuk mereka menyedari hakikat kehidupan alam dunia ni. Kita ada tanggungjawab. Tanggung di dunia, nak jawab di akhirat. Tengok tuan-tuan lingkungan para sahabat Nabi SAW. Kalau tengok bagaimana mereka dan hati mereka yang telah didik jiwa dan hati mereka hanya sekadar apa? Dapat merasai kewujudan diri mereka dan kecintaan mereka kepada Nabi, dan mereka rasa bahawa Allah sangat berkuasa walaupun mereka diazab, diseksa. Kita baca kisah siapa yang masyhur. Di antara sahabat yang masyhur apa? Bilal. Bilal semua tahu. Sebut nama Bilal, orang tahu. Apa cerita Bilal? Kena heret, kena jemur pada pasir. Betul tuan yang kita nampak.
Tapi pernah kalau kita pergi Mekah mengerjakan umrah, kalau tuan-tuan tertinggal selipar lah, tertinggal selipar atau selipar hilang, nak jalan kaki tengah panas tu, nak pijak tu, itulah nak bayangkan macam mana kepanasan. Di Malaysia pun dah panas kan, kalau kita beli jenis selipar yang murah dekat DIY ke dekat kedai RM2 tu, kalau jemur tengah panas dia kecut jadi pendek kan, dia halus. Maknanya kalau kita tengok kepanasan yang dihadapi oleh Bilal dengan seksa azab sengsara, dia bukan kacau rumah tangga orang, dia bukan kacau anak bini orang, dia bukan buat benda tak betul, tapi dia mengisytiharkan diri beriman dengan Allah. Tapi tengok bagaimana azab sengsara terima. Tapi Bilal dengan memiliki kekuatan jiwa dan hatinya, ketenangan, kedamaian, walaupun dia kena seksa tak terasa kesakitan jiwa, walaupun memang sakit, tapi kenapa nampak kebesaran Allah Ta'ala, dia tak nampak. Dan tengok Allah berikan nikmat selepas kewafatan Nabi, sehingga bersama Nabi kehebatan Bilal sangat mulia, Allah naikkan derajat sehingga menjadi teman yang paling baik, yang rapat dengan siapa? Dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi mendengar kelebihan atau mengetahui tentang kelebihan Bilal. Begitu juga baca kisah Kabab Al-Larat. Siapa Kabab Al-Larat? Seorang hamba yang bertugas, yang bekerja sebagai tukang besi. Dan tengok bagaimana ketika saat dia mengisytiharkan beriman sehingga belakangnya ditekapkan besi sampai berlubang. Nak bayang kita tuan-tuan tak pernah kena seksa begitu. Ni nak bayangkan bagaimana sahabat-sahabat. Kita baca kisah Sumayyah, suaminya Yasir. Kalau tengok sampai Sumayyah meninggal dunia disula. Kenapa? Kerana mengisytiharkan. Maksudnya walaupun mereka diazab, tapi Allah berikan jiwa dan hati mereka kuat. Kenapa? Keyakinan mereka dengan Allah Ta'ala. Dan ada di kalangan sahabat tuan-tuan, di saat ketika mereka convert Islam, mereka tak dapat menikmati keindahan Islam. Mereka Allah takdirkan awal meninggal, atau syahid dalam siri peperangan. Kita baca kisah siapa? Kisah seorang sahabat, mungkin tak masyhur nama ni. Kalau tuan-tuan baca kitab jarang jumpa, tapi dia kalau kita pergi, biasa sampai pergi umrah, sampai ke satu masjid nama Masjid Quba. Masjid Quba ni di mana? Di Madinah. Kan kalau ziarah Madinah, kita akan pergi Masjid Quba. Masjid Quba ni lah masjid, antara masjid yang sentiasa dilawati ataupun dikunjungi oleh baginda Nabi SAW. Rupanya di Masjid Quba ni ada kisah tuan. Kisah seorang lelaki yang namanya yang sangat hebat, sehingga Nabi menyebut kalau kamu ingin mempelajari Quran, maka kamu belajarlah dengan si fulan. Termasuk Abdullah Mas'udnya, dan seorang ialah Salim Maula Al-Khuzaifah. Salim Maula Khuzaifah ni dia merupakan imam pertama yang Rasulullah lantik menjadi imam di Masjid Quba. Kan? Maksudnya kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam pilih dia menjadi imam di Masjid Quba, imam pertama pula mesti dia imam yang terbaik lah, kan? Orangnya, bacaannya, keindahannya, cara. Tapi dia seorang hamba. Sebelum dia convert Islam, dia ialah anak ataupun jadi hamba, budak hamba kepada siapa? Abu Khuzaifah. Abu Khuzaifah ni kalangan bangsawan Quraisy. Dan sehinggalah satu hari tuan-tuan, bila Abu Khuzaifah mendapat hidayah, kemudian dia memberikan tawaran kepada Salim Maula. Dia kata, wahai Salim, kalau kamu ingin merdeka dengan satu syarat, kamu mesti mengikut ajaran Muhammad. Rupanya sebelum tu dia dah dengar, dia pun dah ikut ajaran Nabi. Maknanya dah beriman sebelum Abu Zaifah menawarkan kemerdekaan. Dan akhirnya dia dimerdekakan. Abu Huzaifah sayang kat Salim kerana cerdiknya, budak yang pintar, dia boleh belajar dengan Salim, duduk bersama beribadah, sentiasa bermunakasyah, berbincang di antara mereka berdua, dan sehinggalah dia melakapkan Salim ni sebagai anak angkat dia. Bukan sekadar anak angkat, ambil pula Salim ni kahwin dengan saudara terdekat dia dan menjadi makin akrab. Dan Salim Maula ni tuan sayang ke Abu Huzaifah ni, dan dia berada di peran liner. Setiap kali perangan Nabi dia mesti pergi, dan termasuk Huzaifah bersama, dan dia sentiasa mengawal Nabi dan juga akan mengawal tuan ini, bekas tuannya. Maksudnya dia punya sayang. Sampailah satu perangan Allah takdirkan ketika dia parah teruk, badannya dah sampailah peringkat nazak, dan ketika dia tengah nazak, antara ungkapan yang keluar pada mulutnya bila sahabat mencari sahabat yang telah syahid, maka dia tanya, apa khabar, bagaimana keadaan Huzaifah, bagaimana keadaan Huzaifah. Dan bila dibagi tahu Huzaifah telah syahid, maka dia bertakbir Allahu Akbar, Alhamdulillah, dia pun mengucap syahadah terus meninggal dunia. Tuan-tuan, Allah pilih dia nak menunjukkan dalam keadaan awal Islam, ketika Islam baru bangkit, bagaimana mereka mempertahankan agama tapi belum mendapat nikmat kemenangan
menjadi Islam sebagai agama memerintah, dan rupanya Allah panggil mereka. Tapi jiwa dan kasih sayang mereka, Masya Allah, pengorbanan mereka, Masya Allah. Maka jiwa ni kenapa ketenangan ni? Kerana Allah bimbing, Rasulullah bimbing hati mereka, ditanamkan nilai apa? Nilai rasa syukur. Bersyukur dia dapat merdeka, bersyukur dia dapat berdamping dengan orang yang baik, bersyukur dia menjadi umat Nabi Muhammad, bersyukur dia dapat berada siri peperangan untuk mempertahankan agama, dan kesyukuran Allah naikkan darjat walaupun dia seorang hamba, bukan sekadar hamba, dimuliakan jadi imam, kemudian Allah pilih pula menjadi seorang yang mati syahid. Subhanallah tuan, hebat kan? Kita baca juga kisah siapa? Kisah seorang anak muda, Mus'ab bin Umair. Mungkin kalau kita pergi ke Bukit Uhud kan, lepas ni ke Madinah, tuan-tuan akan dibawa ziarah ke lembah Uhud. Di lembah sana ada makam syuhada. Di kalangan mereka ialah siapa? Iaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, tuan, dia anak orang kaya. Di kota Mekah ayah dia orang kaya, mak dia orang kaya, dan kekayaan ini memang luar biasa. Dan anak muda yang memiliki keterampilan diri, dan dia ada minyak wangi khas. Kalau dia lalu, tuan tahu, oh ni Mus'ab lalu. Tahu sebab dia ada minyak wangi khas. Ni Mus'ab bin Umair anak orang kaya, segala kemewahan ada. Tapi bila dengar Nabi memberikan dakwah, mengajak beriman kepada Allah, dia meninggalkan agama yang dianuti oleh mak, dan akhirnya dia beriman dengan Nabi SAW. Sehingga mak mengatakan, wahai Mus'ab, kalau kamu ikut Muhammad, kamu jangan harap satu dinar, satu dirham pun dari apa yang kami miliki. Mus'ab, tuan-tuan, dia tak kisah pun, dia tak terasa terancam walaupun tidak memiliki apa-apa. Sehinggalah ketika rombongan dari kota Madinah datang ke Mekah dan mereka convert Islam, di saat mereka convert Islam, lalu di kalangan mereka bertanya, ya Rasulullah, siapakah di kalangan kami yang di kalangan sahabat yang boleh menjadi pemimpin, memimpin kami, mendidik kami? Mus'ab bin Umair menawarkan diri dia. Kan, ni budak cerdik ni, anak muda cerdik, menawarkan diri dia menjadi duta Nabi, pergi ke Madinah. Bayangkan tuan, hidupnya setiap detik dari rumah ke rumah menyampaikan dakwah, mengajak manusia beriman kepada Allah. Dan Allah Ta'ala mentakdirkan Mus'ab bin Umair seorang da'i yang sangat hebat dan luar biasa. Sebab itulah ketika Nabi berhijrah ke Madinah, berapa ramai di kalangan orang Madinah yang telah diislamkan oleh siapa? Mus'ab bin Umair. Dan kedatangan baginda Nabi SAW disambut. Kenapa? Di kalangan mereka mengenal watak yang dimiliki oleh Mus'ab. Perwatakannya, kepribadiannya, akhlaknya sangat mulia. Dan kalau inilah wakil Nabi, duta Nabi, tentu Muhammad lebih hebat lagi. Nak menunjukkan tuan, anak muda ini Allah takdirkan di saat ketika dalam perang Uhud dia mati syahid. Bayangkan, mak orang kaya, ayah orang kaya, tapi ketika nak uruskan jenazahnya, tutup bahagian kepala, terbuka kaki, tutup kaki, terbuka kepala, dan dikebumikan juga. Nak menunjukkan kalau kita tengok Allahu Akbar, tuan, sanggup meninggalkan segala kesenangan. Budak hari ni lain, dah senang, dah mewah dah, dia tak lupa, tak erti. Maksudnya nak kaitkan bagaimana jiwa dan hati yang bersyukur Ta'ala, maka kesyukuran tadi akan bentuk jiwa sehingga mereka dapat meyakini Allah naikkan darjat kehidupan mereka dunia maupun di akhirat. Jadi tuan-tuan sekalian, ini yang pertama. Baru yang pertama tu, bagaimana kita melahirkan jiwa syukur bermula pada dengan amal soleh. Maksudnya segala bentuk amalan yang kita lakukan dalam hidup kita hari ini mesti. Kerana bila dengan amal soleh yang dalam surah Tin tadi mengatakan falahum ajrun ghairum mamnun. Bagi mereka ni ialah ganjaran pahala infinity. Maksudnya segala amal perbuatan yang baik, yang bermanfaat untuk diri dia dan masyarakat dan seluruhnya, maka kebaikan tadi dia akan menjadi satu kemanfaat kehidupan dunia maupun di akhirat. Lepas tu kadang-kadang tengok tuan, kita cek baliklah dalam diri kita, sebagai audit. Kita daripada muda sampai umur, mungkin kita umur dah 40 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Jadi setiap 10 tahun meningkat umur kita, apa perubahan yang kita lakukan? Bagaimana kita melihat diri kita dalam konteks hubungan kita Ta'ala? Bagaimana kita menilai diri kita dalam konteks kita membina kehidupan dengan Allah Ta'ala? Paling tidak ialah kesempurnaan ketika dalam menunaikan ibadah, dalam zikir kita sebut tadi. Bila manusia melarikan diri daripada Allah, melarikan diri pada agama, melarikan diri pada para ulama, melarikan diri pada majlis ilmu, maka Allah akan cabut keberkatan dalam apa yang mereka usahakan, dan Allah akan datangkan di kalangan mereka pembimbing zalim. Lepas itulah tuan-tuan, kita bimbang dan takut. Kalau sampai mereka Allah berikan ilmu kepada kita, tapi dengan ilmu yang ada tak boleh mengubah diri kita. Kita tahu, kita faham yang halalnya halal, yang haramnya haram, yang makruh, tapi tak boleh membina diri kita untuk jadi orang baik. Ini antara tanda kebinasaan, kemusnahan, kehancuran kita. Betul lah. Yang kedua,
bila kita duduk di kalangan orang baik, duduk kawan dengan orang yang berakhlak mulia, tapi kita ambil contoh, tak mengambil contoh teladan baik di kalangan mereka, maka kalau itu yang berlaku, maka akan menyebabkan kadang-kadang kita tak boleh ditegur, tak boleh nasihat, kita rasa kita je. Dan ini yang menjadikan manusia semakin angkuh dan sombong, dan akhir tuan, kesombongan kita ialah akan merosakkan diri kita. Dan yang ketiga, kita bimbang bila kita Allah Ta'ala kurniakan peluang sesuatu yang boleh buat baik, melakukan kebaikan, amalan baik, tapi kita lakukan dengan hati yang tak ikhlas, buat bukan kerana Allah tapi kerana nak nunjuk manusia, dan akhirnya merugi kita. Jadi bila manusia menilai kembali hidup kita, jangan sampai peringkat bila Allah berikan kita ilmu, biar ilmu tadi ilmu manfaat, boleh mengatur, menyusun, memberikan sepadan hak dan batil, mengetahui bahawa yang kita lakukan benar-benar memberikan manfaat, biar amalan kita Allah terima. Jangan kita bila orang nak bagi tahu, nak tegur, tak mau terima. Dan bila sampai peringkat itu, alangkah ruginya kehidupan kita dunia pun akhirat. Betul lah. Saya rasa kagum pada tuan-tuan yang duduk di masjid-masjid yang Allah datangkan jiwa hati. Kita dengar macam ceramah kan. Penceramah ni dia pergi ceramah sana, ceramah sini. Kita setiap ustaz datang dengan ceramah, tak akanlah dari 10 orang ustaz satu pun tak masuk kepada hati kita, menyedarkan kita bahawa kita ni dapat beramal dengan sempurna. Okey, yang kedua sekalian, dalam membina kehidupan kita bukan sekadar kita nak jadi kawan baik, nak jadi orang yang bermanfaat, tapi kita kena lihat dalam menentukan nilai bahawa hidup di alam dunia ini sementara, kita ada kehidupan yang kekal abadi, dan bila tahu yang kita akan berada dalam suasana akan kembali menghadap Allah SWT. Bila manusia hidup di alam dunia, bukan sekadar kehidupan semata-mata, tapi mereka ada, sebut tadi, tanggungjawab. Tanggung yang pertama ialah bagaimana kita melihat lingkungan kita berada. Jangan sampai peringkat tuan-tuan, kalau kita sembahyangnya sempurna, ibadah sempurna, amalan sempurna, tapi kita melupakan tanggungjawab. Tak sempurna iman kalau seorang yang makannya kenyang, lenanya tidur, sedangkan jiran dia sebelah dengan kelaparan, kan? Maksudnya banyak kita baca hadis-hadis Nabi berkaitan dengan tak sempurna iman seorang insan tu. Dan apatah lagi tuan, lingkungan kita berada. Kalau kita duduk dalam kenikmatan Allah berikan, bagaimana kita berkongsi? Kena ada sifat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Lepas tu kena pandang sekitar kita, bagaimana orang susah, fakir, miskin. Jangan sampai Allah templak kita. Allah sebut apa? Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fazalikal ladzi yad'ul yatim wa la yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Simple je ayat ni kan. Cuma kita faham tidaknya. Allah tanya, mu tahu tak, mu kenal tak, awak tahu tak, awak kenal siapakah golongan yang dikatakan pembohong agama? Tuan-tuan, hidup di alam dunia, kalau orang kata pakcik penipu, hang pembohong, marah tak? Kita rasa kita direndahkan, ataupun kita rasa kita dihina, sedang kita cakap bila kita dituduh sebagai penipu. Ini Allah tanya, mu kenal tak, mu tahu tak siapakah golongan yang dikatakan golongan pembohong agama? Allah describe, Allah jawab, iaitu mereka yang tak peduli al-ihwal, kebajikan siapa? Anak yatim. Tuan-tuan, mungkin anak yatim tu anak saudara kita, anak pak saudara kita, mungkin anak jiran kita, nak kawan-kawan kita yang berada di lingkungan kita. Kalau tak ambil pot langsung, tak ambil usaha nak jaga mereka, nak pelihara mereka, nak bentuk, berikan bimbingan mereka, nak bantu mereka, bermakna tuan-tuan, kalau ada di lingkungan kita anak yatim, kita tak kisah pun, ini tanda-tanda orang yang pembohong dalam agama. Kalau boleh ada anak yatim, tuan, jaga anak yatim, ambil dengan mak-mak sekali, lagi bagus. Nak menunjukkan kita ambil berat tentang anak yatim. Tuan-tuan sekalian, bukan sekadar itu, tapi yang kedua, memberi makan fakir miskin. Ini dua golongan yang menjadi kekasih baginda Nabi SAW. Yang pertama, tolong bantu anak yatim dan fakir miskin. Dan fakir miskin ni orang yang memerlukan pertolongan. Sebab itulah dalam Islam dia ada syarat keluarkan zakat dengan golongan fakir miskin. Siapa fakir? Siapa miskin? Itu kita tengok boleh. Orang yang fakir ni adalah orang yang susah hidupnya. Kaih pagi makan pagi tak cukup. Memang tak ada sumber. Yang miskin ada tapi tak mencukupi. Maksudnya golongan fakir miskin ialah orang yang Allah berikan kekurangan, keupayaan, kemampuan. Maka kalau kita ada kemampuan di sana tuan, bagi orang yang dah hak dan sampai peringkat boleh keluar zakat, keluarkan, bantu, tuan salurkan. Terpulanglah tuan-tuan nak hantar ke majlis agama ke melalui majlis institusi zakat, ataupun tuan rasa tak apalah ni mak saudara, mungkin mak cik, mak angah yang jauh keluarga kita tak susah, kita nak bagi terus, boleh juga, silakan. Makna kalau kita nak bagi terus pun sah zakat kita, ataupun kita bagi melalui institusi yang dilantik, yang dipilih, yang ditentukan oleh kerajaan pun sah juga. Mana boleh kita buat. Cuma mungkin orang cakap kalau bagi terus tak dapat pelepasan cukai ustaz. Kan dia nak pelepasan cukai, dia ada niat lagi. Maksudnya apa? Kalau kita sampai kelayakan kita mengeluarkan zakat, silakan.
Tapi kalau had wang kita, dia punya nasab kita tak cukup lagi, kan? Nisab tak cukup lagi, bila tak cukup nisab kita kena boleh bersedekah. Maksud kita boleh lakukan dalam bentuk yang kemampuan kita. Lepas tu kadang-kadang depan belakang sama saya ni tuan, saya saja bawa anak-anak yatim daripada Kuantan ni, anak yatim Permata Insyirah. Kita tidur di chalet cikgu kan. Dan insyaAllah besok kita nak pergi melawat ke nak tengok gajah. Dan ni tak kenal gajah ni. Nak bawa tengok gajah. Dia orang tak tahu gajah tu. Gajah tu macam mana. Dia tahu gajah je. Besok suruh dia mandi, dia pegang gajah. Apa saya nak kaitkan sini, nak bagi tahu bahawa sesungguhnya kadang-kadang kita bukan kata institusi yang mengurus anak yatim je bagus dah. Tapi kita ni, hati kita ni. Ada orang baguslah anak yatim baguslah kan. Tapi kita ni jangan pandang anak yatim Kuantan tu. Anak yatim ni lancang ni, dekat kampung kita, dekat Bolok ni, sekitar ni. Siapa yang kita kena susunkan senarai, ada tabung khas di masjid. Jadi setiap tahun tuan kita kena buka sekolah, kita buka tabung, kita bagi agihkan, kita panggil mereka sumbangan. Lepas tu kalau boleh kita ada sumbangan mingguan ke, setiap dalam sebulan kita ambil minggu pertama. Minggu pertama kita panggil semua anak-anak yatim dan juga ibu tunggal di sini datang ke masjid. Dan sembahyang berjemaah subuh. Syarat datang ke masjid sembahyang subuh berjemaah. Kita cari dana, okey, kita bagi sumbangan bantuan. Dengan syarat orang bagi jemaah. Sekurang-kurangnya kita menarik mereka datang, kita kenal mereka. Kita boleh jaga mereka, kita boleh kenal pasti mereka. Kadang-kadang tuan, bila kita hanya pergi hantar ke rumah dia, kita tahu apa kerja dia, apa mana keadaan budak ni. Sekurang-kurangnya kita dapat membantu, meringankan beban bahawa sungguh baginda Nabi SAW pun orang miskin, anak yatim. Tapi kemiskinan Nabi tidak menghalang Nabi menjadi orang yang hebat, dan sehingga Allah takdirkan Nabi menjadi seorang yang sangat mulia. Dan kemuliaan Nabi merupakan seorang insan yang tak ada tolak banding kepada dia ada. Tapi Nabi sangat mencintai sehingga Nabi mengatakan, aku dengan anda ke hatta ini. Nabi rapatkan jari. Maksudnya kalau kita hidup di alam dunia ni nak berjiran dengan Nabi, Nabi duduk surga mana tuan? Bukan surga yang biasa-biasa, tapi surga yang teristimewa. Maksudnya kalau mungkin kita ibadah kita kurang, amalan kita kurang, tapi kerana ada rasa cinta kasih kita dengan anak yatim, tapi yang hak yang wajib kita lah sempurnakan, mungkin disebab kerana sifat cinta dan kasih kita kepada golongan yang menjadi mutiara hidup Nabi. Sekurang-kurangnya kita satu hari nanti tuan dapat duduk berjiran dengan Nabi, kan? Kalau kita duduk orang terkenal, contohlah kita duduk berjiran siapa? Dengan penyanyi terkenal sekarang siapa? Siti Nurhaliza, kan? Datuk Siti Nurhaliza, kan? Bila kita pergi ke mana-mana tuan, kita akan cerita, saya ni rumah saya sebelah rumah Siti. Kita bangga tu. Kita rasa bangga duduk dengan sebelah rumah orang terkenal. Kita bangga kita kenal ayah dia, kita bangga kita kenal keluarga dia, kita bangga dia kenal kita. Tapi tuan-tuan tak rasa bangga satu hari nanti di saat ketika kita berada di padang mahsyar. Dia waktu tu kita mencari siapa yang boleh membantu kita. Rupanya yang kenal kita siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana ada satu amalan kita, kerana cinta dan kasih kita kepada anak yatim. Nabi panggil kita dan kita dapat duduk berjalan Nabi. Ini antara yang kita kena amalan yang kita buat mestilah bermula pada nilai keikhlasan. Sebab itulah dengan kita melakukan sesuatu yang baik, dia akan berikan kesyukuran. Kesyukuran inilah akan mendatangkan kebaikan dan akan menjadikan kita golongan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi sekadar 3 poin yang saya sebut pada malam ini. Mudah-mudahan dengan apa yang kita 3 perkara yang kita bincangkan, kita buat anjakan perbanding kita terimalah teguran manusia dan kita lapang dadalah. Bila apa-apa yang berlaku pada kita, kita jadi orang yang cinta pada golongan yang memerlukan pertolongan dan bantuan. InsyaAllah Allah akan gantikan kita dengan sesuatu yang baik, bukan kat dunia, insyaAllah di akhirat. Sekali itu, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.